Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 November 2020 bersama saya Syazwana Amir. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz hari ini membentangkan belanjawan sulung Kerajaan Perikatan Nasional sejak mengambil alih kerajaan Mac lalu. Berikut ringkasan belanjawan 2021. Perbelanjaan bagi tahun 2021 adalah perbelanjaan terbesar dalam sejarah dengan nilai sebanyak RM322.5 bilion. Jumlah ini meningkat 8.61% dari belanjawan sebelumnya. Sehubungan itu, jumlah perbelanjaan bagi tahun 2021 merupakan perbelanjaan terbesar dalam sejarah dengan nilai sebanyak RM322.5 bilion. Kerajaan bercadang untuk memperuntukkan RM236.5 bilion bagi perbelanjaan mengurus, RM69 bilion bagi perbelanjaan pembangunan dan RM17 di bawah kumpulan wang COVID-19. Manakala sebanyak RM2 bilion diperuntukkan bagi simpanan luar jangka. Mengambil kira anggaran tersebut, defisit fiskal 2021 diunjur pada kadar 5.4% berbanding KDNK. Ekonomi Malaysia dijangka menyusut 4.5% tahun ini berbanding tahun sebelumnya, namun dijangka bertambah baik pada tahun hadapan. Pada tahun 2021 pula, ekonomi negara dijangka kembali pulih dan berkembang pada kadar antara 6.5 hingga 7.5%. Ini sejajar dengan langkah proaktif yang diambil oleh kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi. Inisiatif Belanjawan 2021 selain disokong oleh pertumbuhan ekonomi global yang diunjur lebih baik iaitu sebanyak 5.2%. Sementara itu, kerajaan akan mencadangkan untuk menambah RM20 bilion ke dana kumpulan wang COVID-19 menjadikan jumlahnya RM65 bilion. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pakej kita prihatin, bantuan tambahan bagi kesejahteraan rakyat, keperluan barisan hadapan dan juga perolehan vaksin kelak. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat sama-sama menyokong cadangan ini. Sementara itu, Tengku Zafrul mengumumkan bahawa kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM1 bilion lagi bagi membendung gelombang ketiga COVID-19. Peruntukan ini termasuk RM475 juta untuk pembelian bekalan region, kit saringan dan barang guna khusus untuk kegunaan KKM. Sementara itu, kerajaan akan turut memberikan bayaran one-off tambahan kepada petugas kesihatan sebagai tanda penghargaan. Kerajaan telah memberikan allowance khas COVID-19 sebanyak RM600 sebulan kepada barisan hadapan KKM dan ia akan diteruskan sehingga ancaman pandemik ini berjaya diatasi. Sebagai tambahan, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak RM500 bagi menghargai jasa anggota barisan hadapan KKM yang dijangka memanfaatkan 100,000 petugas kesihatan. Kerajaan turut bersetuju menaikkan kadar bantuan kebajikan bulanan untuk golongan rentan termasuk anak-anak keluarga miskin, warga tua dan golongan OKU. Kenaikan kadar ini melibatkan peruntukan sebanyak RM2.2 bilion iaitu tambahan sebanyak RM700 juta dan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. Kerajaan mengumumkan bantuan sara hidup akan digantikan dengan bantuan prihatin rakyat dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik. Isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200.
Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,100 hingga RM5,000. Kategori ini akan menerima RM500 bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Kerajaan turut mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP daripada akaun 1 secara bersasar. Kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Sementara itu, kerajaan tidak menerima cadangan UMNO dan Pakatan Harapan untuk melanjutkan skim moratorium pinjaman kewangan. Peminjam dalam kategori ini akan diberi pilihan. Option 1, menangguhkan ansuran bulanan selama 3 bulan. Atau option 2, pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan. Peminjam yang layak hanya perlu menghubungi pihak bank untuk membuat pilihan option dan menyempurnakan dokumentasi. Kritikan dan kenyataan bernada politik yang lazimnya mengiringi penutupan ucapan pembentangan belanjawan oleh Menteri Keuangan nampaknya tiada pada tahun ini. Kita boleh berbalah dan berbeza pandangan atas perkara cabang. Namun bermuafakatlah kita atas perkara dasar. Jika sebelum ini kita pernah bersama sebulat suara bersetuju dengan penubuhan kumpulan wang COVID-19 adalah harapan ramai di dalam Dewan Yang Mulia ini maupun rakyat di luar sana. Belanjawan ini dijulang menjadi kanun saksi perpaduan kita demi rakyat. Sementara itu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana mengambil kira beberapa cadangan Pakatan Harapan. Bagaimanapun beliau menyentuh beberapa perkara mengenai belanjawan hari ini. Tetapi bagi saya, kelemahan yang paling ketara, selain daripada angka-angka yang saya sebutkan tadi, ialah tidak ada satu lonjakan bagaimana boleh kita pulihkan ekonomi. Itu kelemahan besar bagi saya. Belanjawan ini tidak memberi gambaran bagaimana kita boleh merangsang dan memacu pertumbuhan ekonomi supaya boleh hidup dan segar. Dan keduanya, penyelesaian masalah pengangguran dan membantu golongan pekerja yang dibuang kerja. Ini perkara yang paling besar bagi saya kerana ini menyangkut kehidupan. Kes COVID-19 di Malaysia masih kekal 4 angka untuk 4 hari berturut-turut apabila 1,755 kes baharu diumumkan hari ini. Ini menjadikan rekod jangkitan harian paling tinggi sejak wabak itu melanda negara. Sebilangan besar kes dilaporkan di Sabah iaitu 1,199 kes, diikuti Pulau Pinang 192 kes dan Selangor 164 kes. Jumlah kes aktif di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 11,530 kes. Sementara itu, Dr. Nur Hisham turut mengumumkan 726 lagi pesakit telah disahkan sembuh. Setakat tengah hari ini, 83 pesakit dimasukkan ke unit rawatan rapi dan 32 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 2 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 279 kes. Baik, kita ke perkembangan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Dengan peluang pemilihan semula sebagai Presiden semakin pudar, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump melancarkan serangan luar biasa terhadap proses demokrasi negara itu. Dalam satu sidang media di White House, penyandang Republikan itu mengecam pekerja pilihan raya dan mendakwa berlaku penipuan dengan kehadiran undi yang tidak pasti datang dari mana. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. Sementara itu, calon Demokrat Joe Biden terus merapatkan jurang di Pennsylvania dan Georgia yang sebelum ini didahului oleh Republikan. Sekiranya Biden menang di Pennsylvania,
Sekiranya Biden menang di Pennsylvania, beliau akan memperoleh 20 undi elektoral sekaligus melebihi 270 undi minimum yang diperlukan untuk menang secara keseluruhannya. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.